Hari ini saya nak menceritakan mengenai satu peristiwa yang pernah dilakukan oleh sekumpulan budak universiti dalam menghijack sebuah kapal terbang. Yang mana benda ni berlaku di Jepun. Kisah dia bermula waktu tu flight ni dalam rute penerbangan dia nak terbang daripada Tokyo ke Fukuoka. Dan flight ni bukan sahaja membawa penumpang yang dikatakan pelancong, tapi flight ni dia membawa beberapa orang penting lah, seperti orang tertinggi dalam Pepsi dan juga seorang pederi daripada United Kingdom gitulah. Jadi memang ada orang penting lah dalam flight ni. Dan flight ni pada mula-mulanya dia terbang secara normalnya. Bila mereka dah sampai dekat Gunung Fuji, area berdekatan dengan Gunung Fuji tu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, dia keluar. Dan lelaki ini bernama Takamaru Tamiya, yang mana dia pergi berdiri dekat bahagian tengah flight, dekat laluan yang biasa pramugari jalan tu, dan dia kata, saya nak hijack kapal ni. Dan pada mulanya orang tak react lah, macam apa ni. Tapi lama kelamaan macam dia tengok yang orang tak endahkan dia punya ugutan tu, dia pun keluarkanlah katana daripada baju dia. Dan katana tu memang tajam lah. Tapi persoalan di sini, macam mana katana tu boleh lepas security? Tak tahulah, itu adalah satu misteri juga. Dia tak hijack kapal ni berseorangan. Dia bawa 9 orang lagi kawan dia untuk bersama-sama dengan dia hijack kapal ni. Dan kebanyakan daripada mereka adalah penuntut-penuntut universiti yang terpengaruh dengan ideologi komunis yang diperkenalkan. Dan ideologi komunis ni, mereka membawa satu kumpulan Japanese Red Army Faction, yang mana mereka nak menentang sistem pemerintahan di Jepun pada ketika itu. Dan mereka sebenarnya nak menukar laluan kapal ni daripada Fukuoka ke Havana, Cuba. Tapi kalau dipikir secara logik, Havana, Cuba dengan Jepun adalah satu jarak yang begitu jauh. Tapi mereka nak juga bawa flight ni pergi Havana, Cuba. Jadi mereka pun pergilah ke bahagian pilot punya tempat dan mereka bagi tahulah yang mereka nak pergi ke Havana, Cuba. Tapi plot twistnya di sini berlaku bila mana kapten tu cakap dengan mereka, sorry lah dek, kami tak boleh nak bawa ni pergi Cuba sebabkan minyak yang ada pada flight ni hanya cukup untuk sampai Fukuoka saja. Jadi mereka pun terfikir, alamak, oh no, apa mereka nak buat? Dan juga sebabkan flight tu adalah model yang sesuai untuk terbang secara domestik. Jadi flight tu memang tak didesain untuk terbang secara jauh. Bincang. Mereka pun kata, okey, kita tak payah pergi Cuba, kita pergi North Korea. Sampai saja di Fukuoka, mereka pun landing dengan jayanya. Dan bila mana mereka sampai, Timbalan Menteri Pengangkutan pada ketika itu, Shinjiro Yamamura, runding, mereka setuju, okey, saya akan lepaskan 22 orang penumpang, tapi kami kena isi minyak untuk pergi ke North Korea. Dia pun agree je lah dengan deal yang dilakukan oleh mereka tu. Setelah mereka isi minyak, Shinjiro Yamamura ni dia adalah pas satu macam map kepada pilot tu, sebabkan Jepun dan juga North Korea, mereka tak ada hubungan diplomatik. Jadi mereka macam susah lah nak akses dengan control tower negara North Korea ni. So dia pun pas lah macam satu map dia bagi dekat pilot tu untuk digunakan sebagai panduan ke North Korea. Seterusnya mereka meneruskanlah penerbangan mereka ke North Korea. Sampai saja ke area North Korea begitu, mereka macam dah nak memasuki sepadan North Korea. Mereka pun ada menerima 2 das tembakan daripada 2 flight, yang mana 2 flight itu macam memberi warning lah sebenarnya. Tapi mereka berjaya untuk connect dengan control tower negara North Korea, dan control tower negara North Korea itu pun memberi ruang kepada mereka untuk masuk. Dan mereka kena ikutlah 2 flight tadi yang acah-acah tembak mereka tu. Dan sampai saja North Korea tu, mereka disambut baik dengan tentera yang berpakaian seperti tentera komunis dan juga beberapa orang Korea yang menyanyikan lagu kebangsaan negara mereka lah. Dan Takamaru Tamiya ni, dia antara orang pertama yang keluar daripada flight tu lah, dan dia nampaklah yang dia begitu bangga kerana telah sampai ke negara North Korea ni. Tapi dia rasa heran pula, kenapa ada sebilangan tentera yang memakai pakaian komunis tapi yang tentera lain pakai warna lain. Dan dia pun heran kenapa tak ada gambar pemimpin mereka digantung dekat bangunan-bangunan. Daripada situ dia sedar rupanya dia telah diprank. Dia tak turun dekat North Korea tapi dia turun dekat South Korea. Jadi mereka sedar benda ni, dan Shinjiro Yamamura dia pun buat deal lah dengan mereka dua ni. Okey lah, korang lepaskan semua hostage dalam ni, korang bawa saya sebagai tahanan korang untuk pergi North Korea. Jadi mereka pun okey, setuju. Last tahanan semua dilepaskan dan Shinjiro Yamamura ni pun menjadi tahanan untuk pergi ke North Korea. Secara ringkasnya, kesemua pelajar universiti ni telah berjaya sampai ke North Korea pada hari yang sama, tapi keesokan harinya kru kapal dan juga Timbalan Menteri Pengangkutan iaitu Shinjiro Yamamura telah diterbangkan balik
ke negara asal mereka. Tapi setelah bertahun-tahun dengan ceritanya, mereka ni telah dipenjara dan juga ada antara mereka yang tak tahu apa cerita dia sampai sekarang.